Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So malam ni kita jogging malam. Pagi tadi saya tak jogging seperti biasa. Semalam saya jogging. Semalam no, semalam tak jogging juga. Hari Ahad saya jogging pagi seperti biasa. Kemudian malam tu, petang tu petang semalam saya hanya jalan saja, slow walk petang. So dapat dalam lebih kurang dekat 10,000 steps. So malam ni, hari ni saya tak jogging juga siang tadi sebab saya ada hal. Tapi petang tadi saya dah just slow walk, dapat dalam 6,000 steps. So malam ni saya rasa nak jogging. Kalau anda tengok bulan malam ni, cuaca pun agak sejuk malam ni. Tadi berangin sekejap, itu sekarang ni dah tak berangin balik. So tak berapa sejuk, dah sepanas sikit. So macam biasa kita akan jogging ikut laluan yang biasa, laluan berbukit ni. Okey, ni dia laluan berbukit dia. So biasanya keluar pada waktu malam ni saya biasa keluar untuk jogging sorang-sorang pada waktu malam. Seperti biasa, bila kita jogging ni, kita sentiasa membaca doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Doa seperti Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Bismillahis-sami'il alim minasyaitanir rajim. Bismillahis-sami'il alim minasyaitanir rajim. Atau boleh kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. So kita biasa lalu kat kawasan ni, kawasan yang ada berbukit ni. Nampak ada bintang. So kalau jogging waktu malam ni, kalau berangin ni sejuk sikit. Tapi kalau tak berangin ni, dia biasanya panas. Tapi malam ni alhamdulillah ada panas sikit, sejuk sikit. Tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Seingat saya dah 2 hari tak hujan. Kalau tak silap saya lah, 2 hari macam tu tak hujan. Tadi petang macam nak hujan petang ni, tapi tak hujan juga. Kalau hujan petang, biasanya malam akan sejuk sikit. Tapi alhamdulillah malam ni, walaupun tak hujan, tak terlampau panas sangat. Rasa sejuk sikit juga. So alhamdulillah. So seperti biasa, bila saya keluar jogging, saya akan bawa saya punya kawan ni, cota ni, kayu ni, untuk assistkan saya punya jogging saya ni. So untuk keselamatan juga. Selain tu, bila kita jogging ni, terutama pada waktu malam, ataupun kita jogging dekat tempat-tempat, tak kisahlah mana-mana tempat sekalipun, pagi ke malam ke, antara perkara yang penting yang kita ambil kira adalah keselamatan.
keselamatan tadi antara lain tu mencakupi yang utama tu doa tadilah. Sebelum kita keluar tu, kita jogging di kawasan-kawasan tertentu, ataupun kita keluar daripada kawasan-kawasan tertentu tu, kita doalah sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita di dalam hadis-hadis yang sahih. Doa tadi kita baca, terutama kalau pergi ke kawasan-kawasan yang tak pernah kita pergi, baiknya kita membaca doa-doa tersebut. Kita minta kepada Allah Ta'ala untuk lindungi kita daripada sebarang kejahatan. Jadi kejahatan ni ciptaan Allah Ta'ala, so kita minta kepada Allah Ta'ala untuk melindungi kita daripada kejahatan ni. Ini yang disuruh. Jadi kita jangan minta keselamatan, doa-doa ataupun apa sajalah yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang kita pakai, kerana itu yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala, Tuhan punya sekalian alam ni, yang mengajarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita akan pakai. Kerana itu yang diajarkan. Kerana alam ini milik mutlak Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita melalui Nabi SAW, suruh baca ini untuk mendapatkan perlindungan daripadanya, perlindungan daripada sebarang kejahatan, minta kepada Allah Ta'ala, maka kita kenalah baca. Jangan kita cari mentera-mentera ke ataupun doa-doa yang tak ada sumbernya, tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa-doa macam tu, suatu benda yang rugi. Kita ada panduan kita seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu memang pasti Allah Ta'ala akan terima. Kerana Allah Ta'ala yang menyuruh kita, memerintahkan kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Jadi kalau kita baca dengan benar, dengan akidah yang benar, pasti Allah Ta'ala akan melindungi kita. Tapi kalau kita baca doa-doa ataupun mentera-mentera ke, yang tidak ada sumbernya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa boleh jamin yang Allah Ta'ala akan lindungi kita? Malah doa ni merupakan satu ibadah, ibadah khusus. Jadi ada tata caranya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun doa ni umum, kita boleh berdoa dengan berbagai cara, kecuali doa yang dimasukkan umum tu doa yang kita boleh minta apa saja, kecuali doa tersebut mengandungi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat. Ada unsur-unsur syirik dan sebagainya. Itu kita kena jauhilah. Tapi doa yang terbaik adalah sebagaimana doa yang Nabi SAW. Itu garanti. Allah Ta'ala terima. Kalau betul bacaannya, betul iktikadnya, maka Allah Ta'ala akan makbulkan. So ingatlah, kita gunakan doa-doa yang diajar oleh Nabi SAW. Tinggalkanlah doa-doa yang memang tak ada sumber. Tinggalkan semua tu. Kerana kalau kebiasaan kita, apabila kita membaca atau mengamalkan sesuatu yang bukan diajar ataupun yang diberi contoh oleh Nabi SAW, biasanya kita akan tinggalkan amalan tu. Iaitu kita buat satu amalan yang baru dan kita tinggalkan amalan yang sunnah. Lama-lama amalan yang sunnah tu, yang sepatutnya kita baca tu, kita akan tinggalkan. Dan kita akan amalkan satu amalan yang lain daripada apa yang
diajar oleh Nabi SAW. Satu kerugian besar kerana kita meninggalkan sunnah. Takut-takut esok di akhirat esok kita akan diminta bertanggungjawab kan. Kenapa kita meninggalkan sunnah Nabi SAW dan kita memakai sunnah-sunnah yang lain yang tak ada kena-mena. Ini kita nak kena jawab esok. Kita kena jawab. Adalah lebih baik kita pakai sunnah yang memang sabit, terbukti daripada Nabi SAW, daripada kita mengambil sunnah-sunnah yang lain. So itu sikit perkongsian lah yang saya boleh kongsikan dengan sahabat-sahabat sebagai satu peringatan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Cakap-cakap ni belum jogging lagi, masih lagi berjalan. Panas sikit sebab angin tak ada malam ni. Okeylah, saya nak jogging sebentar dan kita insyaAllah akan sambung sebentar. Bila dah nak habis nanti saya akan sambung lagi lah. Mungkin kita boleh sembang-sembang sekejap sebelum kita sambung video kita. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Okey sahabat-sahabat, saya dah sampai balik ke kawasan bukit yang tadi tu, yang saya kata tu. Tadi saya jalan, sekarang ni saya jogging. Okay, kita akan pergi kawasan bukit, naik balik ke kawasan berbukit. So kawasan bukit ni memang mencabar stamina kita lah. Satu peringatan lagi ataupun satu perkongsian lah yang boleh saya kongsikan bila kita jogging waktu malam ni. Pertama, kawasan-kawasan yang lampu dia tak berapa cerah kan, gelap sikit. Kita kena berhati-hati lah dengan langkah kita tu. Kita kena pastikan bahawa langkah kita tu, kawasan yang kita nak jogging tu tak ada bahaya lah. Kadang-kadang kita lalu ke kawasan gelap macam tadi kan, kat belakang kita tak tahu, mungkin ada binatang-binatang yang ada kat laluan jogging kita tu. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita pun tak tahu ada ular ke atau apa. So binatang-binatang macam ni kita kena hati-hati, kita kena peka. Kemudian bila kita lalu bawah pokok contoh, so hati-hati juga. Lalu bawah pokok, lalu baru bawah dahan, so kena hati-hati juga. Kita pun tak tahu apa yang ada atas pokok tu, apa yang ada atas dahan tu. So itu satu keselamatan jugalah. Kemudian antara lainnya bila kita jogging ni, kawasan-kawasan yang kita tak biasa pergi ataupun kawasan-kawasan yang memang kita biasa pergi tapi kawasan tu mungkin ada anjing liar yang tak dijaga orang ni, yang tu kita kena hati-hatilah. Kalau boleh kita bawa, itulah macam saya kata tadi, ada cota ke, ada kayu ke, itu sebagai self defense kita lah. So kalau terjadi keadaan di mana kita ni diprovoke ataupun diserang oleh binatang-binatang macam anjing ni, so at least kayu yang ada kat tangan kita ni sebagai perlindungan. Itu saja. Bukan kita nampak je kita nak pukul dia, tu tak boleh. Kalau kita diancam, diserang, dan baru boleh kita self defense. Kalau tiba-tiba kita nak pergi pukul walaupun anjing, ia satu dosa. Kita tak boleh, itu berdosa, kita tak boleh buat. Okey. Rasa sejuk pula ni. Rasa semua. Selain daripada itu, kalau kita pergi jogging atau hiking, kawasan-kawasan hiking ni, kat bukit, kat gunung yang memang ada denai, so kita ikut kawasan denai tu lah. Kita jangan seboleh-bolehnya keluar daripada kawasan denai. Kerana kalau kita keluar daripada kawasan denai tu, kita tak tahu
Sebab kawasan Denai ni memang kawasan laluan. Jadi kalau ada binatang-binatang melata contohnya macam ular, dia jarang lah duduk dekat kawasan-kawasan yang laluan ni, yang ada Denai ni. Melainkan waktu malam dan sebagainya. Biasa siang tu dia tak akan duduk kawasan tu lah. Dia akan berada keluar daripada laluan tu. Biasa kita dekat hiking tu ada Denai kan. So keluar daripada kawasan Denai tu kena hati-hati lah. Seboleh-bolehnya kita jangan keluar ke kawasan Denai tu, kerana kita tak tahu kat pokok-pokok tu mungkin ada binatang-binatang. Contoh macam ular. Biasa macam ada ular kapak hijau tu, dia camouflage tu duduk kat kawasan tu, kita tak nampak. Yang tu memang berbisa lah. So kita kena hati-hati lah. Seboleh mungkin kita ikut kawasan Denai tu, jangan keluar. Dan kalau kita keluar kawasan Denai tu pun boleh menyebabkan kita hilang jejak kita lah, track kita boleh hilang kan. Itu salah satu dia lah. So, kita boleh pakai juga berkaitan dengan pakaian kita lah. Kita pakai pakaian yang sesuai lah, kasut hiking yang sesuai, kasut boot yang sesuai, jangan pakai selipar tak. So kasut boot tu, jungle boot tu sebagai keselamatan kita. Kalau boleh kita pakai lengan panjang. Biasa yang untuk jogging kan, ada banyak brand, ada Carimo, ada Hi-Tech. So kita boleh beli lah. Baju ni memang mahal sikit lah, tapi kalau kita ada keupayaan, ada bajet, kita boleh lah beli baju macam tu sebagai extra pelindungan kita semasa kita jogging ataupun hiking kat kawasan-kawasan berbukit ni. Selain pada tu, jangan lupa bawa minuman lah, bawa air. Itu penting lah. Air bersih ni penting lah. Kalau tak ada air semasa kita hiking ni pun boleh menimbulkan masalah. Kita boleh hydration. Air penting. So kalau ada makanan sikit macam yang memberi tenaga tu, power bar dia, tu pun kita boleh bawa lah. Kalau untuk short term, maksudnya kalau untuk kita hiking tu, untuk balik hari kan. Kalau untuk kita bermalam, dan kita kena sediakan kelengkapan dia lah. Kemudian kalau boleh, bila kita pergi hiking, kita boleh jogging kawasan-kawasan itu, lebih baik kita berteman lah. At least kurang-kurangnya 2 orang. Seorang ni bukan tak boleh, seorang ni kena berani lah. Selain seorang ni, dia memang ada disadvantage lah. Kalau seorang-seorang ni, kalau berlaku apa-apa, kalau berlaku sesuatu, kita tak ada somebody, tak ada teman yang akan teman kita lah apabila kita dalam keadaan emergency. Contohnya kalau kita cedera, terutamanya bila kita hiking dalam hutan tu, kalau seorang-seorang kita tercedera, so kita tak ada kawan yang akan tolong kita. Ini penting lah. Kalau boleh tu pergi berteman lah, 2 orang, 3. Pergi ramai ni bukan tak digalakkan, bukan tak digalakkan, boleh. Tapi bagi saya lebih suka dalam jumlah yang sedikit lah. 3 orang macam tu, mungkin 4 orang. Itu bagi saya lah. So stamina ni penting lah. Kalau kita nak hiking, kita nak jungle trekking, stamina memang penting. So kita kena ambil masa untuk buat preparation sebelum kita pergi hiking apa semua ni. Kita jogging, mesti jogging atau masuk gymnasium. Kita masuk gym untuk exercise lah, untuk kuatkan masa-masa ni. Jogging ni untuk bina stamina. Okey, saya ingat sampai di sini sajalah perkongsian kita malam ni. Nanti kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang, InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum, selamat malam.